Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Kita masih bincang surah Yusuf. Hari ini ya surah Yusuf ayat 30 hingga 35. Ayat 30 hingga 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Bercakaplah perempuan-perempuan dalam kota, isteri orang besar. Nisbatun fil Madinah. Imratul Aziz, itu orang besar dia. Raja muda, orang besar dah. Al-Aziz menggoda bujangnya, inginkan dirinya turawidu fataha an nafsiha. Menggoda bujang dia, anak hujai dia, anak tiri dia, ke anak akak dia, menginginkan dirinya an nafsihi. Fataha turadi fataha an nafsihi. Dia telah murung kerana cinta. Qad syaghafaha hubba. Sungguhnya kita pandang dia dalam kesesatan nyata. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nak ke anak akak ke apa, tolu kita kata dah. Ayat ke-31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka tak kala dengarnya celaan mereka itu. Falamma sami'at bimakrihinna. Diundangnya lah mereka dan disediakannya untuk mereka persandaraan dan diberinya tiap-tiap seorang dari mereka sebelah pisau, dan dia berkata, arsalat ilaihin wa atadat lahun, disediakan untuk mereka muttakaan. Tepatnya adalah wa atat, dan diberinya kulla wahidatin minhunna, setiap seorang daripada mereka sikina, pisau dah. Untuk gerak gapo tahulah, buah gapo. Waqalat ikhruj alaihin, keluarlah, dia katakan waqalat ukhruj ilaihin, keluarlah engkau pada mereka. Maka setelah mereka melihatnya, falamma ra'aynahu akbarnahu, semuanya mengkaguminya lah. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka lukai tangan mereka, kerat tangan mereka, tak kabar. Dan mereka berkata, wa qulna hasya lillah, ma suci Allah, hasya lillah ma hadza bashara, ini bukanlah manusia. Ma hadza bashara, ini tidak lain melainkan seorang malak yang mulia. In hadza illa malakun karim. Dicadah mereka dah. Ayat 32. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Berkata, inilah dia yang kamu cela aku kerananya. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, yang kamu cela aku kerana lumtunnani fihi. Telah aku rayu dia, inginkan dirinya. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam, namun dia tetap berteguh diri, fasta'sam. Dan sesungguhnya maksum fasta'sam supaya teguh diri pegang. Dan sesungguhnya jika dia tidak mahu melaksanakan apa yang aku perintahkan, wala illam yaf'al ma amruhu, sungguh-sungguh dia akan dipenjarakan, la yusjananna wala yusjananna, dipenjarakanlah. Dan jadilah dia termasuk orang yang hina dina, wal yakuna minas saghirin. Ayat 33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Dia berkata, Tuhanku, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku padanya. Ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, dan jika tidak engkau palingkan daripadaku tipu daya mereka, wa illa tasrif anni kaidahunna, nescaya rebahlah aku kepada mereka. Asbu ilaihinna, jadilah aku termasuk orang bodoh. Aku minal jahilin. Ayat 34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'un alim.
Maka diperkenankanlah baginya oleh Tuhannya. Lalu dipalingkannya tipu daya, dipalingkan oleh Allah tipu daya mereka daripada Nabi Yusuf lah. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 35. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Kemudian timbul bagi mereka sudah melihat tanda-tanda itu satu fikiran, barulah dipenjarakan dia sampai satu waktu. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Lidah bocor perempuan. Apabila kita baca dan kita renungkan arti dari ayat 30 di atas, terbayanglah oleh kita masyarakat cabang atas zaman purbakala dah di Mesir ni. Bukan orang peringkat bawah ni, orang datuk dating kita kata atas dah. Zaman kekuasaan Fir'aun itu, isteri orang besar isteri itu asyik bertemu dating-dating ni. Dia bertamu memperkatakan perhiasan, kekayaan, pakaian yang indah dan berbagai-bagai kemewahan. Dia buat gitu kejap ada cara lebih besar. Ratamah ke apa dah. Dan untuk menghabiskan waktu dalam bersolat nah, janguk dah. Mereka duduk-duduk bersama-sama perkatakan keadaan si anu tidak hadir dah. Duduk ngopak gitu kejap ada dah. Ya suami telah benci kepadanya, ya anak perempuannya telah nyaris dapat jodoh nah. Tapi gagal dan bermacam-macam perkataan lain lah ngopak nah. Terkadang juga perkatakan kecantikan si anu bahawa dia dikasihi oleh suaminya dan bahawa suami si anu jatuh hati kepada perempuan yang lain. Apatah lagi di zaman itu istana orang besar penuh dengan dayang-dayang, imam, inam pengasuh dan pelayan aneka warna. Rahsia yang ditutup rapat pada mulanya dengan cepat boleh terkeluar menjadi rahsia umum ni. Dia rahsia tapi sudah umum diketahui orang lah. Orang yang tahu dari bisik ke bisik lah. Kecek bisik-bisik, mulut ke mulut lah. Maka di kali itu cepatlah tersiar berita tentang isteri Raja Muda, isteri orang besar yang kedua di negeri Mesir. Kepercayaan utama dari Raja Mesir dalam adat istiadat Melayu diberi gelar bendahara lah kalau kita dah. Dalam istiadat Majapahit diberi gelar patih. Tersebarlah dengan cepat sekali berita itu bahawasanya isteri Raja Muda atau bendahara negeri Mesir jatuh hati kepada bujangnya sendiri, anak dia sendiri, anak akak sendiri, atau kepada hamba sahayanya sendiri yang dibeli oleh suaminya lalu dipelihara dan dijadikan anak angkat. Khabar angin itu dalam susunan ayat. Dan bercakaplah perempuan-perempuan dalam kota pangkat ayat 30 menjadi pembicaraan dalam kalangan perempuan-perempuan atau isteri orang besar-besar itu dating-dating gapalah menjadi buah tutur dalam pertemuan-pertemuan mereka, menjadi bisik desus dalam perhalatan. Tersebar dari gedung ke gedung, dari rumah seorang menteri ke rumah menteri yang lain dalam kalangan isteri-isteri yang orang yang terpandang itu. Isteri orang besar menggoda bujangnya, inginkan dirinya dia telah murung kerana cinta. Inilah yang menjadi buah mulut di mana-mana, terutama dalam kalangan sesama perempuan. Sudah menjadi kebiasaan rasa dengki kepada perempuan lain. Jadi rasa menjadi saingan dalam hal kecantikan atau kedudukan. Menyebabkan perkataan seperti itu mudahlah tersiarnya. Dia sudah jatuh cinta kepada bujangnya sendiri atau kepada pemudanya. Tidak kita sangka dia akan begitu jahat, begitu tolol dah, bodoh. Selama ini kita menyangkanya seorang jujur dan soleh, orang baiklah. Rupanya akhirnya terbuka juga rahsianya. Gila tolol dah. Rupanya cinta kepada anak lelaki itu sudah sangat mendalam. Qala syaghafaha hubban. Cinta pada anak muda itu sudah sangat menyenap ke dalam jantungnya sehingga dia sudah lupa mengendalikan dirinya sendiri. Lupa akan kedudukannya yang tinggi. Masakan awak isteri orang besar tergila-gila kepada budak belian hamba abdi hamba sahaya. Sungguhnya kita pandang dia dalam kesesatan yang nyata. Hujung ayat 30. Demikianlah semua menyalahkan isteri Raja Muda. Semuanya menuduhnya dan mengatakan bahawa dia telah menempuh jalan yang sesat. Inilah sikap yang biasa dinamai orang hipokrit munafik. Seakan-akan mereka sendiri tidak pernah bersalah. Mereka adalah suci, orang lain je salah jahat dah. Padahal belum tentu mereka akan teguh mengendalikan diri kalau mereka bertemu yang demikian pula. Dulu sedap kata kau orang daya merintah kan. Tak boleh dah. Dulu kata kau orang perlembagaan Yahudi, sekarang ni dia merintah kan. Tak boleh tu macam-macam lah alasan dah. Begitulah nah. Akhirnya tentu sampai juga ke telinganya bahawa dirinya telah menjadi buah mulut di mana-mana pertemuan di antara perempuan-perempuan bangsawan dan terkemuka itu. Niscaya hatinya tidak senang mendengar gunjingan umpatan yang demikian lah. Memang dia seorang perempuan yang cerdik, tidaklah dijauhinya atau dimusuhinya perempuan-perempuan yang mengunjing, mengumpatnya dan mencerca namanya itu.
Tapi dilakukannya cara yang lain. Diundangnya lah mereka datang ke rumahnya atau ke istananya yang indah itu. Sebab perempuan-perempuan itu semua adalah kawan-kawannya sepergaulan belaka. Diundangnya sebagai mana biasalah. Buat makan dan minum dan bercengkerama buah-buah lah. Sebagaimana kebiasaan isteri-isteri orang-orang besar dan disediakannya lah untuk mereka persandaran. Tempatnya tempat duduk molek lah comel lah. Dan diberinya tiap-tiap seorang dari mereka sebilah pisau. Dalam sepotong ayat itu terbayanglah kemewahan isi istana orang-orang besar Mesir di zaman purba kali itu. Untuk tiap-tiap tetamu disediakan bangku indah, tempat berbaring-baring, bercengkerama, berbuah dan dibuat dari kayu-kayu mahal. Sebagaimana dapat kita perhatikan pada gedung arca di Mesir, yang di sana dipanjangkan alat-alat perhiasan rumah tangga. Sampai kepada bangku-bangku tempat berbaring-baring itu pun. Kemudian dihidangkanlah makanan dan minuman berbagai warna. Dibawa oleh pelayan-pelayan cantik manis lelaki atau perempuan. Diberikan pula kepada tetamu-tetamu agar itu masing-masing sebelah. Untuk mengerak buah-buahan yang akan dihidangkan setelah makan. Seumpam buah apel, buah delima, buah peri dan lain-lain. Dan dia berkata, kualah engkau pada mereka. Artinya seorang sedang perempuan-perempuan itu bersandar-sandar pada bangku-bangku tempat tidur. Tempat berbaring-baring dan mengalai-ngalai. Sambil bergurau, isteri Raja Muda merintahkan Yusuf supaya keluar ke tengah majlis itu dari dalam. Sebab di waktu itu Yusuf masih tetap tinggal dalam istana Raja Muda. Diperintahlah oleh tuannya supaya menutup rahsia isteri tuannya. Dan kerana perintah itu keluarlah Yusuf, seorang anak muda yang jelita, gagah, tampan, menarik hati. Raut muka yang sinar seminar, pemuda jolong gedang yang dari bentuk badan saja sudah dapat dilihat kecukupan. Kata nak body dan kecakapan seorang lelaki. Maka setelah mereka melihatnya, semuanya mengkaguminya. Dalam ayat tertulis akbar nahu, yang kita artikan semuanya mengkaguminya. Asal arti akbar nahu ialah memandangnya besar atau memandangnya hebat sekali. Lebih tinggi dan lebih besar daripada yang mereka kira semula dah. Awal-awal dah kira setahun ni dah mikir semak setahun tu ni semak sungguh dah. Sebab itu kita artikan kagum. Kerana kekaguman timbul ialah apabila seseorang memandang suatu pemandangan alam yang amat indah sambil merasai bahawa diri sendiri tidak dapat mengatasinya, atau mendengar suatu suara muzik yang indah merdu sehingga terasa kagum kerana tidak dapat menirunya, dan boleh biasa di kala kagum itu orang pun menarik nafas panjang. Dan mereka lukai tangan-tangan mereka sebab ketika Yusuf akan disuruh mereka masuk oleh isteri Raja Muda itu, sekalian tetamu itu sudah diberi dahulu masing-masing sebilah pisau yang pada lahirnya disediakan buat memotong buah-buahan yang terhidang. Tangan memegang-megang pisau akan memotong buah-buahan. Yusuf pun masuk. Semua tercengang dan semua terenganga sehingga tidak sedar bukan buah-buahan yang mereka potong, melainkan tangan mereka sendiri. Sehingga ada yang luka jari, ada yang luka telapak tangan. Pedih pun tak terasa agaknya kerana mata tertuju dan terpukau kepada kecekapan, kehandsoman dan kecantikan Yusuf. Dan mereka berkata, Maha Suci Allah. Dengan kata-kata Maha Suci Allah itu saja mulailah dengan tidak mereka sedari mereka telah memagar diri sendiri. Kalau bukanlah kesucian Allah atau yang Maha Kuasa menurut agama mereka pada masa itu. Yang bagaimana jua pun tetap percaya kepada Rabbul Arbab, Tuhan dari segala Tuhan lah. Super power dah. Yang Maha Tinggi, Maha Tunggal iaitu Allah. Kalau bukanlah ingat akan kemuliaan Tuhan, mereka akan segera memeluk pemuda handsome tersebut dah. Sebab orang yang serupa ini bukanlah manusia, tidak lain melainkan seorang malaikat yang mulia, seorang malaikat yang mulia lah. Uji ayat 31. Kalau akan dikatakan dia manusia, mana cacatnya sebagai manusia, kelengkapan diri dan tubuhnya benar-benar membuat kagum. Ideal sekali dah. Hanya malaikatlah agaknya yang tiada cacatnya. Sebagai pemuda ini, sekarang telah mereka lihat sendiri, mereka menjadi sangat kagum, besar, agung dan hebat yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Seorang pemuda yang segagah, setampan dan secantik itu. Sampai tangan mereka luka sebab mata hanya tertuju kepada Yusuf. Lebih daripada seorang penonton permainan bola di tanah lapangan, saking asyik melihat permainan yang hebat. Mereka tidak sedar lagi bahawa sok rokok yang dihisapnya sudah membakar tangannya. Dan dia telah bersorak-sorak tidak sedarkan dirinya atau lupa diri. Di waktu itulah Zulaikha mula membela dirinya. Dia berkata, inilah dia yang kamu mencela aku kerananya. Pangkal ayat 32. Inilah dia orang yang menyebabkan hatiku tertawan sehingga aku seakan-akan tergila-gila kepadanya. Kalian baru sekali ini melihatnya. Kalian sudah kagum sampai tangan kalian luka dengan tidak kalian sedari. Bahkan sampai kalian mengakui kecantikan dan ketampanan ini tidak bertemu pada sebarang manusia.
Bahkan selama kalian hidup belum pernah kalian melihat orang yang senampan ini. Sehingga kalian katakan dia bukan lagi manusia tapi malaikat. Sekarang aku hendak bertanya kepada kalian semuanya. Salahkah aku jika aku jatuh cinta tergila-gila kepadanya? Padahal sejak masih kanak-kanak umur 12 tahun aku menyaksikan perkembangan rohani jasmaninya. Aku mengakui terus terang telah aku rayu dia inginkan dirinya namun dia tetap berteguh hati. Dalam ayat tersebut istaqsama. Yang kita artikan berteguh hati, kalau kita tafsirkan lebih mendalam istaqsama, itu artinya ialah orang yang ada tali tempat dia berpegang. Dan ini pun masih tetap terpakai pada bahasa Indonesia moden, iaitu orang yang ada pegangan hidup. Sehingga dia tidak terombang-ambing dibawa oleh hawa nafsunya. Yusuf sendiri teguh pegangannya, teguh hatinya, tidak dapat dirayu, dibujuk dan dicumbui. Meskipun dia pada waktu itu tidak lebih dari seorang budak belian. Hamba sahaya dibeli di tepi telaga dengan harga yang murah, berbilang dirham saja. Namun kerana kuat pegangannya, teguh hatinya, tidaklah dia jatuh. Ketika dirayu oleh permaisuri raja muda. Perempuan cantik jelita, wahai, berapa banyaknya anak muda menjadi pelayan. Jongos sopir gaji, orang gaji, orang makin gaji lah buruh. Lepas segala pegangan apabila yang menyerayunya isteri majikannya, seorang menteri besar atau seorang jeneral atau seorang raja sekalipun. Iaitu orang istana yang isen yang kerana kemewahan menjadi cacau, tak tentu apa yang akan dikerjakannya lagi. Sungguh besar dan hebat hal ini sehingga tersebut dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mereka terima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid إذا خرج منه حتى يعود إليها حتى يعود إليه ورجلان يتحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Berkata Nabi SAW adalah 7 yang akan diberikan. 7. Okeylah 7 jenis orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah kelak pada hari yang tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungannya. Iman yang adil. Pertama, iman yang adil. Yang kedua, pemuda yang sejak pertumbuhannya semula telah kuat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada seorang yang hatinya terikat pada masjid sehingga walaupun dia telah keluar dari masjid itu, dia kembali juga ke sana. Yang keempat, dan orang yang mencintai berkumpul atas nama Allah, berpisah pun atas nama Allah. Yang kelima, seorang yang mengeluarkan sedekah, apapun macam sedekahnya selalu disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apakah yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, seorang yang dicumbu oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi lagi cantik ditolak dengan perkataan aku takut pada Allah. Yang ketujuh, seorang yang ingat pada Allah di waktu dia sepi sendiriannya lalu tertitik air matanya. Pengakuan isteri raja muda bahawa Yusuf telah dirayunya namun dia tetap berhati teguh sehingga tidak dapat dirayu, dicumbui dan diperdayakan dengan sendirinya yang menambahlah pula bagi besarnya Yusuf dalam pandangan mata mereka. Dalam ayat ini Tuhan telah menunjukkan kemerdekaan jiwa seorang hamba sahaya sehingga apa jua penkelazatan dunia ini tidaklah ada yang dapat menawannya. Dan dalam ayat pun diperlihatkanlah bagaimana isteri raja muda, perempuan yang tinggi, cabang atas hilang kemerdekaan jiwanya. Kerana dipengaruhi oleh hawa nafsunya sehingga benar-benar bertemu padanya pepatah yang terkenal, cinta itu buta. Lantaran itulah dia berkata selanjutnya di hadapan teman-temannya isteri orang besar itu, dan sungguhnya jika dia tidak mahu melaksanakan apa yang aku perintahkan, sungguh-sungguh dia akan dipenjarakan. Dan jadilah dia termasuk orang yang hina di hujung ayat 32. Sungguh amat tersinggung perasaan isteri raja muda kerana hamba sahayanya yang mesti menurut perintahnya walaupun bercengkerama dengan dirinya sendiri tidak mahu hambanya itu menurutinya. Hal ini baginya sudah dipandang sebagai suatu penghinaan. Apapun yang akan diperbuatnya dalam lingkungan istananya yang besar itu, tidak ada orang yang akan menghalanginya. Suaminya pun tidak pula berada selalu di rumah. Tok lelaki sibuklah dah. Yusuf masih tinggal di sana dan dia pun telah mendapat pesan dari majikannya supaya rahsia rumah tangganya jangan disiarkan keluar. Seakan-akan dengan mengadakan undangan pada perempuan-perempuan terkemuka dalam kota itu, Zulaikha sudah menjadi tempat sandaran yang kuat. Dan menurut pepatah orang tua-tua, laki-laki semalu, perempuan seresam. Yang tadinya mereka menghina isteri raja muda,
Sekarang mereka mulai berpihak dah. Penolakan dari seorang hamba sahaya terhadap majikannya adalah penghinaan. Maka kalau Yusuf masih tetap menyembuhkan dirinya, pasti dia akan dimasukkan ke penjara. Isteri Raja Muda dapat merayu suaminya agar anak itu dimasukkan ke penjara. Kalau sudah masuk ke dalam penjara, barulah dia tahu rasa. Selama ini dalam istana, hidup dengan mewah, memakai pakaian anak raja-raja. Namun kalau sudah masuk ke dalam penjara, barulah dia akan insaf dan tidak sombong lagi. Sebab menjadi penghuni penjara adalah suatu kehinaan. Orang di atas mudah saja mengatur siasat. Konspirasi lah. Kalau memang sudah disengaja buat mencelakakan dia. Yang tidak ada boleh saja diadakan. Masih begitu keadaan di dunia ini sampai kepada waktu tafsir ini disusun. Sebab kelobaan manusia kepada kekuasaan menghalalkan segala cara dah. Itu Rasulullah perangkat lagu apa supaya nampak jahat lah. Tetapi bagi Yusuf soal ini adalah soal kebebasan, soal kemerdekaan jiwa. Disuruh keluar guna mempertontonkan ketampanannya di hadapan perempuan-perempuan cabang atas datin-datin. Itu dia akan keluar sebab dia insaf bahawa dia budak. Tetapi kalau disuruh melayani hawa nafsu beliau-beliau perempuan-perempuan tersebut, tidaklah dia bersedia. Sebab kalau satu kali dia telah jatuh, dia tidak akan bangkit lagi. Rosaklah maruah dia lah kalau dia terjerumus. Sebab itu setelah didengarnya bahawa dia sedang terancam akan dimasukkan ke dalam penjara, dia berkata, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Pangkal ayat 33. Inilah satu pendirian yang tegas. Yusuf berkeyakinan bahawa hidupnya akan senang kalau dia mahu melacurkan diri menjadi gula-gula dari perempuan-perempuan bangsawan itu. Dalam ayat ini terdapat bahawa Yusuf tidak lagi menyebut semata-mata satu orang isteri Raja Muda saja, melainkan sudah kata jamak. Artinya sudah semua perempuan cantik sukakan dia atau sekurang-kurangnya membela kemuliaan dan kedudukan isteri Raja Muda dah. Bagi Yusuf rupanya menjadi seorang jejaka suci bersih dari kotoran zina sama juga dengan menjaga keperawanan anak gadis. Sekali perawan jatuh, tidak ada lagi akan dipertahankan dalam diri. Sebab itu dia menegaskan sikap. Daripada menerutkan bujuk rayu kehidupan istana, kehidupan mewah isteri-isteri datin-datin orang-orang besar ini, dia lebih suka masuk penjara, lalu diteruskannya lah munajatnya kepada Tuhan. Dan jika tidak engkau palingkan daripadaku tipu daya mereka, nescaya rebahlah aku kepada mereka. Di lanjutan munajat ini, Yusuf mengakui terus terang di hadapan Tuhannya bahawasanya keamanan, kesuciannya tidaklah terjamin kalau dia tidak dipisahkan Tuhan dari kehidupan mereka itu. Kehidupan neraka itu dah. Sebab dia masih muda, dia cakap dia handsome, dia semak, dia tampan dan dia pun laki-laki sempurna dah. Kalau dia masih berdekatan dengan mereka itu, dia takut dia akan rebah. Takut terbuat zina lah. Dia minta agar Tuhan melepaskannya daripada bahaya itu. Dan kalau aku jatuh, ya ilahi hancurlah hidupku seterusnya dan jadilah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ujung ayat 33. Kerana pada waktu syahwatku telah mengalahkan akalku yang murni, dengan sendirinya aku telah termasuk orang yang bodoh. Sebab orang yang perturutkan hawa nafsu tidaklah dikendalikan lagi oleh akalnya. Dan orang bodoh pun ialah orang yang tidak terkendalikan oleh akalnya. Maka segala dosa besar dikerjakan oleh manusia di dunia ini ialah di saat dia tidak terkendalikan lagi oleh akalnya, tapi dikawal oleh nafsunya. Orang yang tidak dapat dikendalikan oleh akal, itulah orang yang bodoh. Orang yang tidak mengingati kecelakaan di hari hadapan yang akan menimpa dirinya kerana ikut nafsunya tanpa guna akal. Maka diperkenankanlah baginya oleh Tuhannya. Pangkal ayat 34, artinya bahawasanya munajat permohonan Yusuf pada Allah dikabulkan oleh Allah lalu dipalingkannya tipu daya mereka daripadanya. Dari ayat yang 2 ini, ayat 33 dan 34, kita mendapat jalan yang harus kita teruti, yang mesti kita ikut, iaitu jika jalan sudah sangat gelap, bahaya telah mengancam dari kiri dan kanan. Sebagai bahaya mengancam Yusuf ini, segeralah cepat mendekatkan diri kepada Allah. Dialah benteng sejati. Allah lah benteng bagi kita dah. Mohon perlindungan dari Allah. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ujung ayat 34. Bagaimana Allah melepaskan hamba-Nya dari bahaya kehilangan kemerdekaan jiwa kerana terlanjur berbuat maksiat yang diri sendiri merasakan kalau terus-menerus diri boleh jatuh. Kemudian timbul bagi mereka sudah melihat tanda-tanda itu satu fikiran bahawa mestilah dipenjarakan dia sampailah satu waktu. Ayat 35. Mulut manusia tidak dapat ditutup. Di sana sini sudah merata-rata berita bahawa isteri Raja Muda jatuh hati kepada Yusuf. Mulanya isteri-isteri orang-orang besar yang lain menyalahkan isteri Raja Muda. Kemudian bertukar keadaan. Isteri orang-orang besar itu pun jatuh hati kagum bukan sebarang orang.
Agung hebat, ini bukan manusia, cantik, suci, laksana malaikat. Dan orang besar pun menjadikinya dengan saksama. Nampaklah tanda-tanda bahawa kalau orang muda ini dibiarkan juga dalam istana Raja Muda, fitnah ini akan terus tersebar terusnya. Raja Muda pernah memesankan kepada Yusuf supaya hal ini janganlah disia-siarkan, supaya dia tutup mulut, tutup rahsia. Namun Yusuf tetap menutup rahsianya, tapi mulut orang yang lainlah tidak dapat ditutup. Maka kalau hal ini tidak segera diatasi, teranglah bahawa kewibawaan Raja Muda, bahkan kewibawaan kerajaan boleh terganggu, kepercayaan rakyat akan hilang terhadap pemerintahan. Maka timbullah satu fikiran di kalangan orang besar. Fikiran itu ialah supaya Yusuf disingkirkan. Kalau dia dipindah ke kota lain dalam wilayah Mesir, mungkin saja akan ada pula isteri orang besar yang tergila-gila kepadanya pula. Ribut lagi, bising lagi. Bisik disu lagi dah, banyak lagi lah. Skandal pula. Akhirnya diambillah keputusan, singkirkanlah saja dia ke dalam penjara. Mudah-mudahan apabila telah dipenjarakan berapa lama, ditahan sampai satu waktu yang raja kelak berkenan melepaskannya. Mudah-mudahan dengan tahannya Yusuf, berita khabar angin berbahaya ini akan bereda dengan sendirinya. Dengan demikian, nama kerajaan terpelihara, nama Raja Muda tidak cacat dan isteri beliau tetap dihormati orang. Dan seorang pemuda yang membuat perempuan orang besar-besar jadi gila. Sudah tidak nampak lagi, keadaan biasa berjalan sebagai biasa. Yusuf pun dipenjarakan. Sengaja orang menyingkirkan dia kerana melihara nama kerajaan, dan bagi dia sendiri itu pula lah yang dikendakinya. Kisah Yusuf dan Zulaikha ini telah menjadi bahan yang empuk sekali bagi penyair-penyair Islam untuk memperkembangkan kesusasteraan, terutama dalam kalangan kaum sufi. Soal percintaan yang mulainya oleh manusia terhadap sama manusia, di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, menempuh jalan dua bersimpang. Sesimpang mengencung kepada soal kelamin, hawa nafsu, syahwat faraj dan syahwat perut. Sesimpang lagi menuju kepada keindahan jiwa manusia. Keindahan jiwa manusia kerana teguh pegangan pada cinta yang tertinggi, iaitu cinta kepada Tuhan Allah. Yang sangat terkenal menyusun kisah Yusuf dan Zulaikha sebagai suatu sastra bernilai ialah penyair Iran yang agung, iaitu Al-Firdausi. Penyair Iran yang agung Al-Firdausi. Tapi sebelum Al-Firdausi, dua orang penyair telah memulai mengarangnya sebagai suatu sastra tinggi, iaitu Abul Muayyad Al-Balkhi dan Al-Bakhtiyari. Abu Al-Muayyad Al-Balkhi dan Al-Bakhtiyari. Kemudian muncul pula sufi yang terkenal, iaitu Abdurrahman Al-Jami' mengarang kitab Yusuf dan Zulaikha dalam rangkaian syair sufiyah. Penyair-penyair Islam di India sebagai Qudusi, Chani, Ahmadi, Shah Alam, dan menyusun pula Yusuf dan Zulaikha dalam corak sastranya masing-masing. Abdurrahman Al-Jami' menyusun Yusuf dan Zulaikha pada tahun 888 Hijrah. Syairnya disusun menurut bentuk masnawi. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, sangat tertarik dengan masnawi Yusuf dan Zulaikha karangan Al-Jami' ini. Cuma salahnya, khayal syair kadang-kadang merembek-rembek menggambarkan kecantikan Yusuf sehingga mendekati wajah perempuan. Cerita tu macam potin macam mana Nabi Yusuf. Serupa dengan sastra wayang orang Jawa apabila melakukan wayang orang untuk Arjuna. Mereka pilih seorang perempuan muda cantik untuk berlakon watak lelaki, sehingga apabila wayang bermain, orang jatuh cinta kepada Arjuna bukan kerana melakonnya lelaki-lelaki dah, melainkan perempuan muda yang cantik dah nak berlakon untuk jadi Arjuna. Tu di Jawa. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.